Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita nak fokus, kita nak kongsikan, kita nak belajar asas dalam pengiraan apa yang dinamakan sebagai CKHT. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris RPGT. Apa itu CKHT dan apa itu RPGT? RPGT ni adalah bahasa Inggeris yang bermaksud Real Property Gains Tax. Okay, kalau dalam bahasa Melajunya CKHT, Cukai Keuntungan Harta Tanah. So dengan itu tuan-tuan, sekiranya anda ada persoalan ini, tontonlah video ini untuk saya kongsikan bagaimana kita nak lihat cara pengiraannya. Steady, dia macam ni. Okay, siapa yang kena bayar cukai ni? Dalam konteks persoalan ini, siapa yang kena bayar adalah penjual rumah tersebut. Nama sebutan perkataannya pun kita dah faham dah. Cukai keuntungan harta tanah. Maksudnya apa? Cukai yang dikenakan ke atas transaksi harta tanah kalau ada untung. Kalau saya buat contoh macam ni. Saya beli rumah dulu RM300,000. Saya jual, Alhamdulillah, RM300,000 juga. Jadi berapa kadar keuntungan saya buat? Fikir kan? Sambil itu tuan-tuan fikir, maksudnya kosong. Jadi soalannya kena cukai ke tak? Sudah tentu jawapannya tidak. Kenapa tak kena cukai Kan saya jual rumah patut kena cukai. Alamak namanya pun cukai keuntungan harta tanah. Cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang kita buat daripada penjualan harta tanah tersebut. Kita dah fahamkan tadi apa yang dimaksudkan dengan CKHT, cukai keuntungan harta tanah. So kita ambilkan dia punya contoh macam ni. Katalah seorang pemilik kan, pemilik ni dalam bahasa undang-undang kita sebut apa tuan-tuan? Kita sebut sebagai vendor. Katalah seorang vendor tu dahulu dia beli rumah tersebut, nilainya dululah waktu beli dulu SMP-nya jelas tertulis dia beli dulu nilai rumah tu RM300,000. Selepas beberapa tahun, alhamdulillah kan, market pun okey, demand kawasan tu pun meningkat, kena pula ada banyak magnet-magnet yang menarik demand, yang peminat-peminat ke kawasan tersebut. Somehow rumah dia ini selepas beberapa tahun, kita ambil lah contoh 3 tahun 3 tahun rumah yang sama yang asalnya dulu RM300,000, kini rumah dia tu sekarang ni dah bernilai RM600,000. Contohlah dalam keadaan dalam keadaan dia niat nak jual rumah RM600,000 tu, ada peminat yang respon, okey beres, nego-nego sikit, settle, dia dapat jual pada harga RM550. Okey lah, untuk tidak confuse kita ambil seadanya. Market value RM600, orang tu nego dia tak kasih. Tak ada. RM600 is RM600. Macam tu lah. So dia jual RM600. Jadi jelas dekat sini kita nampak apa dia. So ini kita sebut apa tuan-tuan? Kalau dalam bahasa undang-undangnya, ini kita sebut sebagai disposal price, iaitu harga jual. Yang ni yang RM300,000 dulu kita sebut apa? Kita namakan sebagai acquisition price, iaitu harga masa dia acquire hartanah tersebut. Kita dah ada dua harga ni kan, iaitu kita dah ada RM300,000 acquisition price, kemudian kita dah ada disposal price RM600,000. So sekarang ni asasnya kita dah boleh start buat pengiraan dia. So katalah dalam contoh, apa formula dia tuan-tuan? Iaitu DP tolak AP, disposal price tolak acquisition price. So dekat sini contohnya disposal price tadi dia berjaya jual RM600,000. So tolak dengan harga dia beli RM300,000. So berapa untung dia tuan-tuan? Untung dekat sini sama dengan RM300,000. RM300,000 ini untung kasar. Untung kasar yang owner tu buat lah. Adakah terus RM300,000 ni kalikan dengan cukai yang patut dia kenakan? Adakah terus kali begitu? Jawapannya tidak. Dia ada pengecualian, dia ada kos-kos yang dibenarkan pada mata LHDN untuk ditolak untuk mengurangkan keuntungan. Baki tersebut barulah dikalikan dengan cukai. Dalam keadaan itu, katalah tadi dia untung untung kasar dia sebanyak RM300,000. Belum lagi RM300,000 ni belum charge lagi. Jadi dia boleh tolak apa lagi? Tolaklah dengan kos-kos yang dibenarkan. Kos-kos yang dibenarkan contohnya apa? Ejen hartanah. Sebab tu digalakkan tuan-tuan, kalau nak jual rumah, ambil ejen hartanah. Antara kelebihannya adalah kita boleh dapatkan dia punya perbelanjaan yang dibenarkan. So tolak ejen hartanah. Tolak apa lagi? Renovation dibenarkan. Renovation yang dapat kelulusan boleh, tak ada masalah. Risik-risik tu semua tuan-tuan simpan elok-elok. Nanti bila lawyer nak submit ke LHDN untuk kira kita punya CKHT, so dia dapat pengurangan dekat situ. Apa lagi boleh tolak lagi? Iaitu legal fee yang terlibat, iaitu fee guaman yang terlibat boleh juga dijadikan sebagai kos yang dibenarkan untuk tolak dan mengurangkan untung kita. Dan ada lagi yang LHDN bagilah RM10,000 yang pertama. Untuk dalam video ni saya tak nak peninggal lah untuk kita fahamkan banyak perkara pula kan. Ini dinamakan sebagai allowed expenses.
perbelanjaan yang dibenarkan. Katalah sebagai contoh, 3 perkara ni campur-campur nilai dia sama dengan 100,000. Just for example, untuk senang faham kan. So 300,000 yang asal, untung dia 300,000 tolak dengan kos yang dibenarkan 100,000. Jadi untung bersih dia berapa tuan-tuan puan? Ini namanya sebagai chargeable profit. So 300 tadi tolak dengan 100, dia jadi RM200,000. So di mata LHDN, sebenarnya pemilik rumah ni buat untung sebanyak 200,000. So barulah kalikan dengan kadar cukai CKHT yang patut dikenakan. Dapatlah dia punya cukai yang patut dibayar. So, sikit-sikit lah tuan-tuan pasal apa kita nak fahamkan asas dalam cara pengiraan CKHT. Diharapkan video ini dapat membantu tuan-tuan memahami asas perkataan apa yang dimaksudkan dengan cukai keuntungan harta tanah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.